Okey, hello dan selamat tengah hari. Hari ni cikgu nak sambung ajar bab 3 rumus algebra. Okey, hari ni kita nak belajar apa pula? Okey, ini petang minda cikgu buat. So, dalam bab 3 rumus algebra ni, kamu akan belajar 4 benda, iaitu yang pertama sekali membentuk rumus berdasarkan suatu situasi. Yang kedua, menukar rumus bagi suatu persamaan algebra. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. Dan yang ketiga ini, menentukan nilai suatu pemboleh ubah apabila nilai pemboleh ubah lain diberi. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. Okey, yang pertama ni, membentuk rumus ni berdasarkan suatu situasi. Kalau kamu lihat, macam contoh kat sini, dia kata jumlah wang dalam tabung yang mempunyai X keping, duit shilling 50 sen dan Y keping duit shilling 20 sen ialah R sen. Jadi daripada situ kamu kena keluarkan satu rumus berdasarkan situasi yang diberikan. Macam formula lah, macam mana formula luas kita terbitkan, tapi kita guna huruf untuk wakilkan setiap formula tu. Kemudian yang kedua adalah menukar perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Macam contoh dia bagi persamaan Q sama dengan M tambah P. Dia nak perkara rumus adalah M. Jadi kita kena buatkan M tu sebagai perkara rumus untuk dia duduk sorang-sorang je. Dan bila kamu belajar untuk tukar perkara rumus, akan ada kena-mengena dengan menentukan nilai suatu pemboleh ubah apabila nilai pemboleh ubah lain diberi. Sebab dia akan beritahu, contoh yang ni dia kata W sama dengan 7T tolak 5U. Lepas tu dia nak W sebagai, dia nak tentukan nilai W. Jadi bila dia kata dia nak nilai W, maksudnya dia nak W ni lah sebagai perkara rumus. Bila kita dah boleh buat perkara rumus, tukar dia jadi perkara rumus. Jadi bila nak tukarkan, gantikan nilai pemboleh ubah tu, jadi senang. Sebab tu minggu lepas cikgu tekankan juga untuk tukar perkara rumus baru ganti. Sebab mereka dua ni saling berkait. Pembelajaran yang nombor 2 dan nombor 3 ni saling berkait. Okey, pada minggu ni kita akan belajar menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. Tapi sebelum kita belajar menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus ni, cikgu akan ulang semula pelajaran kita yang pertama, iaitu membentuk rumus berdasarkan suatu situasi. Sebab cikgu tengok ramai yang boleh buat membentuk rumus berdasarkan penyataan, tapi berdasarkan situasi ramai lagi yang tak boleh. Jadi cikgu akan ulang semula untuk lebih penjelasan lah buat kamu. Semua dengar tak cikgu cakap? Okey, yang pertama sekali kita akan belajar untuk membentuk rumus berdasarkan suatu situasi. Okey, kalau kamu tengok yang pertama ni, soalan pertama, dia kata harga sebuah buku matematik berharga RM5, manakala harga bagi sebuah buku sains ialah RM12. Najib membeli 2 buah buku matematik dan 3 buah buku sains. Kira jumlah yang perlu dibayar oleh Najib. Okey, macam mana kita nak selesaikan ni? Kamu pernah belajar kan? Yang ni, kita bukan nak bentuk rumus lagi. Yang ni adalah perkiraan biasa macam sekolah rendah kamu belajar. Cuma cikgu nak tahu macam mana kita nak selesaikan. Kamu ajak cikgu boleh tak? Boleh. Okey, macam mana? Fikir dulu. Okey, fikir dulu. Najib beli buku matematik 2. Okey. Cikgu, 5 darab 2, 12 darab 3. Sebab apa kita buat macam tu, Kuhan? Betul jawab kamu tu. Sebab apa kita buat macam tu? Sebab Najib membeli 2 buah buku. Okey. 2 buah buku matematik dengan 3 buah buku sains. Okey, maksudnya kamu tahu dia punya buku matematik, dia beli 2 buah buku. Tak payah tulis buah lah, dia tulis buku terus. Okey.
Sains dia beli 3 buku. Betul tak? Okey. Betul. Bila kita dah tahu depa beli berapa buku, kita nak tahu jumlah harga yang perlu dibayar, kita kena tahu pula dia bayar satu buah buku matematik ni berapa? Sebuah buku matematik ni RM berapa? 5. RM 5 satu buku. So yang ni pula 3 buku ni 3 buku sains ni, satu buku sains harga berapa? RM12. RM12. Okey, satu buku. Okey, macam mana kalau nak tulis ayat matematik dia? 5 darab 2. Okey, 5 darab 2. Lepas tu 12 darab 3. 5 darab 2. Lepas ada dalam kurungan ni cikgu kena tulis operasi apa? Tambah. Okey, lepas tu ambil pula 12 darab 3. So berapa jawapan yang cikgu dapat ni? Tekan kalkulator. 46. Okey. Jadi dapat RM 46. Nanti kalau kamu buat apa-apa jangan lupa letak simbol ya. Kalau yang biasa ni kena letak RM. Okey, nampak tak? Kamu faham kan cara nak buat yang ni kan? Dapat RM46. Okey. Kalau cikgu bagi macam ni, macam mana cikgu nak selesaikan? Tak apa, fikir dulu, tengok dulu. Nah, harga sebuah buku matematik berharga RM5, manakala harga bagi sebuah buku sains ialah RM12. Najib membeli X buah buku matematik dan Y buah buku sains. Kira jumlah J, dia wakilkan dengan huruf J, yang perlu dibayar oleh Najib. Tulis rumus algebra bagi situasi berikut. Najib dia beli X buku. 5 darab 5 darab X. 5 darab X. Okey. Tambah 12 darab J. Okey, 5 darab X. Apa cikgu Tambah tulis? 12 darab J. Kenapa 12 darab J? 12 darab Y. Kuhan. Jumlah dia berapa? Nampak dah Kuhan? Cikgu. Kamu kena tengok. Tadi dia kata buku matematik ni, satu buku matematik RM RM5. Okey, RM5. Berapa buah buku dia beli? Dia beli X buah buku. Okey. Kemudian kamu tengok pula satu buku untuk sains berharga RM12. Berapa buah buku dia beli Kuhan? X. Mana X? Y. Ni untuk sains. Y. Ya, Y buah buku. Nampak tak? Jadi bila kita nak tulis tu, kamu akan nampak jumlah yang perlu dibayar sama dengan yang tadi kamu kata ni, buku matematik darab dengan berapa buah dia beli, tambah dengan berapa harga buku sains darab dengan berapa buah buku sains yang dibeli. Jadi kat sini kita nampak, kalau saya tulis dulu kat sini adalah jumlah yang perlu dibayar sama dengan harga buku maths darab dengan berapa buah buku maths yang dibeli. Okey. Tambah dengan harga buku sains darab dengan berapa buku sains yang dibeli. Okey, kalau kamu buat dapat soalan macam ni, kamu tak tahu nak buat untuk rumus algebra, kamu buat keluar dulu yang kamu faham. Formula biasa ni. Jadi kalau jumlah yang dibayar boleh diwakili dengan huruf apa? J. Sama dengan tadi kamu kata berapa harga buku maths Kuhan?
Harga dia. Matematik. J. Y. Matematik. 5 darab Berapa harga dia Kuhan? Tu Vanisha bagi hint dah tu. Oh, RM 5. RM5. Okey, 5. RM tu kita tak mau dah dalam rumus algebra, kita takkan ada dah RM ni. Okey, berapa buah buku maths yang dia beli? Y. Maths. 5. Oh, X. X. Ha, kamu kena tengok ni berapa buah buku. Dia kata X buah buku. Kamu tutup kurungan tambah dengan harga buku sains adalah berapa? RM 12. RM12. Okey, darab dengan berapa buah buku sains yang dia beli? Y. Y. Okey, so J sama dengan, kamu tak nampak sikit, 5X tambah 12Y. Nampak tak? Dia sama je dengan soalan yang saya bagi ni. Tapi dia tukar yang ni untuk tulis rumus algebra. Jadi kalau kamu tak ada idea ataupun kamu rasa saya tak tahu lah nak tukar pi rumus algebra ni, kamu buat formula biasa dulu yang kamu faham, baru kamu tukar pi rumus algebra. Ada apa-apa nak tanya tak Kuhan, Vanisha? Tak cikgu. Okey. Sekarang ni saya pi yang soalan seterusnya. Dia kata kat sini sebiji karipat berharga 50 sen. Cikgu, Ya. jawapan tu sampai setakat tu je. Mana? Sini ya. Yang soalan ha. Okey. Soalan ni sampai sini je ke maksud kamu ah? Ya. Ya. Untuk membentuk rumus algebra, dia kat sini dia kata tulis rumus algebra bagi situasi berikut. Kalaulah kamu ni orang kata kan yang sekali tengok faham, dia terus boleh buat macam ni. J sama dengan, dia kata dia nak jumlah harga J. Lepas tu dia kata lo ni dia kena tahu satu harga buku maths adalah RM5. Okay, RM5. Dia beli berapa buah buku? X buah buku. Jadi dia tahu 5 darab X adalah 5X. 5X. Lepas tu dia kena tahu tambah buku sains berharga RM12. Lepas tu berapa buah buku dia beli? Y. So 12 darab Y dapat berapa? 12Y. 12Y. Jadi dia terus je dapat rumus algebra ni. Nampak tak? Yang ni adalah pelajaran pertama kita belajar yang sebelum kamu kena tukar rumus ataupun gantikan nilai. Sebab saya tengok awak semua tak boleh nak keluarkan maklumat untuk tulis macam ni. Sebab tu saya ulang balik. Okey, faham tak? Faham. Nampak tak soalan dia nampak panjang tapi jawapan dia memang semata-mata hak ni saja. Tak gaduh apa sebab ayat dia tulis rumus algebra. Dia tak suruh tukar perkara rumus, dia tak suruh gantikan nilai pemboleh ubah. Jadi yang ni sahaja. Okey. Jadi kita pergi yang soalan seterusnya. Kat sini dia kata sebiji karipat berharga 50 sen. Harga sebiji kek cawan adalah 5 sen. Lebih daripada karipat. Berapa harga sebiji kek cawan? Itu. Okey. Dia kata satu karipat harga dia adalah 50 sen. Lepas tu dia kata pula harga sebiji kek cawan 5 sen. Lebih daripada karipat. Daripada karipat. So macam mana saya nak selesaikan ni? Nak tambah cikgu 50 sen. 50 sen tambah 5 sen. So harga satu kek cawan sama dengan 50 tambah 5. Dapat berapa ni? 55 sen. 55 sen. Okey, maksudnya kamu faham konsep kat situ. Okey, jadi kita pergi tengok yang ni pula. Dia kata kat sini sebiji karipat berharga X sen. Harga sebiji kek cawan P adalah 5 sen lebih daripada karipat. Berapa harga sebiji kek cawan itu?
Tulis rumus algebra bagi situasi berikut. Okey, kamu boleh ikut langkah yang sama. 1 kali pak X tambah B. X tambah P. 1 kali pak berapa harga dia, Kuhan? X sen. X sen. Okey. Harga 1 kek cawan dia habaq berapa? 5 sen 5 sen. lebih daripada karipak. Karipak. Okey. Lepas tu dia suruh cari, betul ke cikgu tulis daripada ni? Apa cikgu tulis ni? Karipak. Okey. Lepas tu harga 1 biji kek cawan. Kek cawan ni boleh diwakilkan dengan huruf apa? Dia bagi kat sini. P. Ya, P. So, bila kita nak tulis dia punya rumus algebra ataupun formula biasa, kamu boleh kata 1 kek cawan samaan dengan, yang ni boleh diwakilkan dengan P lah kan? P. Okey, lepas tu sama dengan X darab 5 sen. X tambah 5. sebab apa tambah 5, Vanisha? Sebab lebih. Sebab lebih daripada. Dia tak macam tadi. Tadi kita beli buku, satu harga buku RM5, beli X buah buku. Kalau dia macam tu, kita kena guna operasi darab. Kalau yang ni betul, macam kamu kata. Sebab dia kata 5 sen lebih daripada. Maksudnya kalau kita nak tahu harga sebiji kek cawan tu, dia bagi tahu kata kek cawan ni harga 5 sen lebih daripada karipak. Jadi kita kena ambil harga karipak tambah dengan harga kek cawan yang dia bagi tahu tadi. Barulah kita boleh dapat keseluruhan harga kek cawan tu. Kalau kamu tak tahu, kamu tulislah harga ni harga 1 kek cawan tambah karipak tambah harga karipak tambah 5 sen. Jadi kamu bolehlah tukarkan maklumat ke rumus algebra. Nampak tak? Kuhan, faham tak Kuhan? Nampak. Faham cikgu. Okey. Vanisha ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey. Kemudian kita lihat pula kat sini, dia kata tinggi Aisyah ialah 80 meter dan tinggi Aini ialah 90 meter. Berapa hasil tambah tinggi Aisyah dan 2 kali tinggi Aini? Macam mana cikgu nak selesaikan yang ni? 80 tambah 90 darab 2. 80, kamu kata 80. Macam ni cikgu tulis. Tambah 90. Okey. Lepas tu darab 2 tu macam mana Vanisha? Darab 2. Ambil tinggi Aini tu kena darab 2. Okey. Kurungan tu kena bubuh tang mana ni? 90 darab 20. Okey, macam ni. Ya cikgu. So maksudnya kamu faham lah jumlah tinggi kedua-dua mereka sama dengan tinggi Aisyah tambah, sebab dia kata berapa hasil tambah tinggi Aisyah dan 2 kali tambah 2 kali tinggi Aini. Okey. Bila kat sini, bila kamu nak tukarkan kepada nilai yang dia berikan, tinggi Aisyah adalah 80 meter tambah 2 darab, kenapa cikgu tulis 20 kat sini? Ayoyo. Sorry. 2 saja. Kemudian darab, yang ni darab 90 meter. Berapa dapat jawapan kat sini? Berapa jawapan? 260. Ya, dapat 260 meter. Okey. Kat sini soalan yang seterusnya, tinggi Aisyah ialah X meter dan tinggi Aini ialah Y meter. Hasil tambah tinggi Aisyah dan 2 kali tinggi ialah D meter. Tulis rumus algebra bagi situasi berikut. Macam mana ni? Tinggi Aisyah mewakili apa? X.
X meter. Tinggi I ni? Y. Okay, Y meter. Kemudian kalau cikgu nak selesaikan dia punya rumus algebra macam mana? D sama dengan X tambah Y darab 2. X tambah Y darab 2. Darab 2 macam ni ya. Kurungan tu saya kena letak kat mana? Kat Y. Kena darab 2. Okey. Kuhan, D ni mewakili apa? Aisyah. Jumlah. Ni, D ni Kuhan, mewakili apa? Jumlah. Ya, nampak tak ni? Hasil tambah tinggi Aisyah dan 2 kali tinggi ialah D meter. Maksudnya hasil tambah ni. Hasil tambah depa 2. Hasil tambah tinggi. Okey? X ni mewakili tinggi Aisyah. Dan Y ni mewakili tinggi Aini. Kenapa saya darab 2 Kuhan? Aisyah dan Aini kali 2 nak darab. Okey. Ni dia tertinggal tinggi Aini ni. Okey. Maksudnya dia bagi tahu tinggi Aisyah, hasil tambah tinggi Aisyah dan 2 kali tinggi Aini. Maksudnya tinggi Aini itulah yang kita kena darab dengan 2. Bukan macam ni tau. Saya takut kamu salah anggap buat macam ni. Adakah kamu ada fikir buat macam ni? X tambah Y darab 2 macam ni? Ada kamu terfikir macam ni tak? Tak. Tak nah. Okey. Tulisan dia untuk darab tu adalah yang macam kurungan saya buat tu. Kalau kamu anggap macam tu betul. Tak ada masalah. Okey. Sebelum kita pergi yang seterusnya, saya nak save dulu video ni sana.